Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat menyambut tahun baru. Hari ini kita terus belajar bahasa Melayu. Fokusnya latihan tata bahasa kata kerja. Ada beberapa kata kerja yang cikgu berikan pada kamu pada hari ini. Cuba lihat soalan nombor 1 dan nombor 2. Cuba kamu fikirkan apakah jawapan yang sesuai untuk latihan ini. Nanti cikgu akan bincangkan latihan ini bersama kamu. Mari kita lihat soalan nombor 1. Ahmad, tempat kosong, basikal rakannya sewaktu pulang dari sekolah. A. Memandu, B. Mengayuh, C. Membawa, D. Membonceng. Dalam latihan, dalam menjawab soalan, mesti ada satu clue, satu perkataan yang menuju ke arah untuk mendapatkan jawapan. Cikgu gariskan ataupun cikgu warnakan warna merah tersebut. Perkataannya lah basikal. Bila basikal, kita tak boleh guna A. Memandu kereta. Membonceng ni jarang kamu dengar. Membonceng ialah di belakang. Penumpang yang berada di belakang. Yang basikal ataupun motosikal. Membonceng ialah di bahagian belakang. Yang duduk di bahagian belakang. A dengan D dah buang. Takkan membawa basikal. Jadi jawapan ialah mengayuh basikal. Jadi nombor 1 jawapan dia adalah B. Cluenya ialah basikal. Cikgu suka dengar perkataan clue. Setiap latihan yang cikgu berikan kepada kamu, kamu akan dengar clue-clue perkataan ini. Tengok nombor 2 pula. Wanita pantai timur mahir dalam kerja-kerja tempat kosong kain songket. Bila dalam latihan ini, kamu cari satu perkataan yang boleh membantu kamu. Perkataan ini ialah kain songket. Bila kain songket, ingat kamu hafal, soalan ini selalu keluar dalam peperiksaan, sama dalam ujian ataupun peperiksaan akhir tahun, ataupun dulu dalam UPSR. Kain songket dia banyak di Terengganu. Sebab tu dipanggil wanita pantai timur. Jadi jawapan ialah menenun kain songket. Jumpa saja kain songket, cluenya jawapan ialah menenun. Cikgu nak anak murid cuba jawab dahulu. Lepas ni baru cikgu akan bincang. Mari kita bincang soalan nombor 3 pula. Budin, otak untuk mencari jawapan pada ruangan teka silang kata. Jadi Budin, tempat kosong, otak. Clue di sini kamu ambil perkataan otak. Bila otak, takkan nak pusing otak. Takkan nak menggali otak. Memerah otak, memiliki otak. Cluenya di sini ialah otak. Otak kita panggil dalam simpulan bahasanya ialah memerah otak. Memerah otak ialah orang yang berfikir. Contoh pengarah, pengurus. Ini orang yang banyak berfikir. Perdana Menteri khususnya. Itu dipanggil memerah otak. Kalau orang yang bekerja tempat panas, contoh orang misi rumput dan sebagainya, buat bangunan, itu menggunakan tulang 4 kerat yang menggunakan tenaga. Dia tak banyak otak sangat, dia menggunakan tenaga. Jadi kalau dalam peperiksaan pun, kita boleh kata memerah otak. Berfikir untuk mendapatkan jawapan. Jadi nombor 3, C. Nombor 4 pula tengok. Budak lelaki itu tempat kosong ikan di dalam parit menggunakan penyauk. Ada 2 clue yang boleh membantu kamu. 1, ikan. Bila lepas tempat kosong, kamu tengok apa perkataannya? Ikan. Cara menangkap ikan pun banyak. Tapi kamu tengok ujung dia sekali. Dah boleh membantu kamu. Penyauk. Bila penyauk, dah pasti takkan nak memancing. Memancing dia guna joran. Memukat guna pukat lah. Okey, menangkap. Cara menangkap ikan ni banyak. Memancing boleh, memukat boleh, menangkap boleh. Tetapi cluenya bila dah penyauk, dah pastilah menyauk. Jadi cluenya tengok ikan kemudian penyauk. Jadi jawapan nombor 4 adalah D. Cuba jawab soalan nombor 5 dan 6. Mari kita bincang jawapan bagi soalan nombor 5 dan 6 pula. Nombor 5. Kita harus banyak membaca untuk tempat kosong ilmu pengetahuan. Clue dia, lepas saja garisan tempat kosong tu, kamu tengok ilmu. Bila ilmu, A tengok menapis, B mengaut, C menimba, D menyerap. Kamu buang dulu yang dah pasti salah. Kalau menapis ni air contoh, buang dah A. Mengaut ni mengaut keuntungan, dah buang B. Menyerap apa dia? Contoh serap air dan sebagainya. Jadi yang tinggal ialah menimba. Menimba ni pun dalam bahasa Melayu dia ada, kamu dah belajar itu, kata banyak makna. Setiap satu perkataan tu dia boleh guna banyak. Contoh macam Perak, negeri Perak. Lagi satu Perak, pingat Perak. Jadi menimba ni juga, menimba untuk air boleh. Menimba juga ilmu. Menimba maksudnya kita nak menambahkan ilmu pengetahuan. Sebab tu ada perpatah kata, jauh berjalan, luas pandangan. Kita kena banyak membaca, sebab dia membaca jambatan ilmu. Jadi menimba ilmu. Nombor 5, C. Nombor 6. Mereka tempat kosong sungai untuk sampai di seberang. A. Menyeberangi. B. Mengharungi. C. Meredah. D. Meranduk.
Jadi ada perkataan cikgu rasa yang jarang kamu dengar, contoh meranduk, mungkin meredah, mungkin. Jadi kalau kamu tengok di sini, cluenya ialah selepas tempat kosong sungai. Bila sungai, jadi dah pasti jawapan dia ialah menyeberangi sungai, menyeberangi jalan. Kita nak pergi ke sebelah sana. Jadi nombor 6 A. Cuba jawab soalan nombor 7 dan 8 terlebih dahulu. Perbincangan untuk jawapan soalan nombor 7. Untuk mengekalkan zatnya, sayur kangkung hanya perlu tempat kosong seketika di dalam air panas. Kamu tengok di sini, yang boleh bantu kamu ialah sayur. Sayur kangkung. Okay? Sayur kangkung di situ. Sayur ni, okay. A dia kata direndam. B dikukus. C dilebur. D dicelur. Kalau direndam, biasa kamu tengok direndam apa dia? Rendam baju. Mak nak basuh, mak akan rendam baju. Okey, B dikukus. Dikukus di makanan. Okey, contoh nasi lemak kukus dan sebagainya. Dan C dilebur. Dilebur ni besi. Dileburkan. Emas dileburkan. Okey. Jadi yang A, B, C dah buang. Jadi jawapan dia adalah D. Dicelur. Apa maksud dicelur? Dicelur ni macam Maggi. Maggi mana kita boleh lama-lama. Dia 2 minit je. 2 minit kamu kena makan. Kalau kamu biar sampai 1 jam, dah tak sedap. Jadi sama je sayur. Kalau kita tak perlu masak lama-lama. Hanya seketika saja. Mungkin 3 minit, 4 minit kamu masukkan dalam air panas ataupun air suam. Hanya seketika sahaja. Itu maksudnya dicelur. Nombor 7. Nombor 8. Lembu yang baru disembelih itu telah tempat kosong oleh penduduk kampung. Yang boleh membantu kamu sini, tengok lembu disembelih. Ini terutamanya masa hari raya korban. Kamu akan lihat. Lembu yang baru disembelih, kamu tengok A, dipancung. B, dipotong. C, dikerat. D, dilapah. Kalau dipancung ni biasanya dekat leher. Kalau dulu orang jahat dan sebagainya, dia akan ambil orang, dia akan pancung. Dipotong biasanya kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dikerat pun sama. Tapi lembu ni mungkin ada perkataan-perkataan yang kita boleh guna. Dipotong boleh, dikerat boleh, dilapah boleh. Tetapi kamu tengok ni, lembu yang baru disembelih. Bila disembelih, yang jarang kamu dengar perkataan inilah dilapah. Dilapah maksudnya apa? Dibuang kulit terlebih dahulu. Lembu, kerbau, kambing, unta, dia akan dilapah. Kalau kamu tengok dilapah, dia akan gantung pada tiang dan sebagainya, pada palang. Kemudian mereka akan bekerjasama dilapah. Okey, perbuatannya. Jadi nombor 8, D. Soalan nombor 9 dan nombor 10. Cuba jawab. Mari kita bincang dua soalan yang terakhir, soalan nombor 9 dan nombor 10. Nombor 9, ibu sedang air di dapur. Soalan ni pendek saja. Ibu sedang air di dapur. Clue kamu tengok. Lepas saja tempat kosong air. A, jawapan ni memasak. B, menanak. C, menjerang. D, merebus. Yang biasa kamu dengar perkataan contoh memasak. Masak air. Mungkin betul jawapan ni. Mungkin. Tapi kamu tengok di sini. Kalau B, menanak. Menanak ni nasi. Menanak pulut. Merebus jagung. Merebus ubi. Kalau air, kita tak panggil memasak air. Tapi inilah yang biasa kamu guna. Cikgu pernah buat dalam satu video yang sebelum, kamu boleh rujuk balik. Air kita tak panggil memasak. Dipanggil menjerang air. Jadi jawapan nombor 9, ibu sedang menjerang air di dapur. Dan soalan yang terakhir, nombor 10. Raju berjaya tempat kosong, peserta lain sebelum tiba ke garisan penaman. Cluenya, selepas saja tempat kosong, kamu tengok perkataannya ialah peserta. Lagi satu, sebelum tiba ke garisan penaman. Dalam mana-mana acara pun, acara larian ke, lumba basikal, lumba motosikal, kereta dan sebagainya, di saat-saat akhir lah kamu tengok itulah. Mereka akan saling kejar-mengejar dan potong-memotong antara satu sama lain untuk mengejar pingat emas dan sebagainya. Jadi di sini berlaku, kamu tengok, A melalui, B melintasi, C memintas, D mengetahui. Mana dah mengetahui, takkan ada kata mengetahui, dah buang dah D. Melintasi, mungkin. B yang mungkin kamu jangan buang lagi. Melalui, takkan melalui. Masing-masing ada garisan dan sebagainya. Jadi maksudnya sini, Raju berjaya memintas peserta lain sebelum tiba ke garisan penaman. Apa maksud memintas? Memintas motong. Kalau kamu masih ingat, Azizul Hasni Awang di saat-saat akhir, dalam kedudukan nombor 3, tetapi berjaya memintas hingga berjaya mendapat pingat perak. Sayang, tak dapat pingat emas lagi dalam Sukan Olimpik. Itu maksudnya memintas. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan latihan kata kerja. Kata kerja ni cukup banyak. Kita jumpa lagi dalam latihan yang seterusnya. Assalamualaikum semua. Bye.